Salam sejahtera. Hari ini kita akan mengupas teknik-teknik untuk menjawab soalan kertas 1 SPM Bahasa Malaysia, iaitu karangan berdasarkan bahan ransangan. Antara contoh bahan ransangan adalah foto, jadual, petikan dan sebagainya. Masa yang diperuntukkan untuk bahagian ini adalah 45 minit. Apakah rahsia untuk menulis karangan berdasarkan bahan ransangan? 3 huruf. Rahsia sebenar menulis karangan berdasarkan bahan ransangan ialah TKF. Kalau anda semua nak tahu, aplikasi teknik TKF dapat mengelakkan anda daripada menulis karangan yang terpesong. T adalah tema atau tugasan, iaitu ransangan yang menjadi intipati atau isi karangan. K adalah kata kunci karangan yang boleh dikenal pasti daripada arahan soalan. Contohnya, sebab-sebab, langkah-langkah, akibat dan sebagainya. F pula adalah format penulisan. Dalam konteks soalan bahagian ini, format biasanya merujuk kepada jumlah patah perkataan yang dikehendaki, iaitu 200 hingga 250 patah perkataan. Dan anda perlu menulis jawapan dalam bentuk karangan. Untuk pemahaman lanjut, mari kita buat latihan. Latihan 1. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara memelihara bangunan bersejarah di negara kita. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Mari kita kenal pasti TKF-nya terlebih dahulu. Tugas atau tema bangunan bersejarah. Kata kunci soalan ataupun isu, cara-cara memelihara bangunan bersejarah. Format karangan umum 200 hingga 250 patah perkataan. Kerangka karangan, pendahuluan, isi dan penutup. Selepas mengenal pasti TKF, kita perlu membuat rangka karangan. Barulah senang untuk kita mengembangkan isinya. Karangan mestilah ada pendahuluan, isi dan penutup. Mari kita tengok contoh rangka karangan berdasarkan soalan yang diberikan. Malaysia pernah dijajah lebih daripada 4 abad. Banyak meninggalkan monumen-monumen bersejarah. Isi, mewartakan bangunan bersejarah sebagai aset kerajaan. Dijadikan sebagai pusat pelancongan. Dijadikan sebagai permis perkhidmatan atau perniagaan. Penutup, usaha memelihara dan memulihara bangunan bersejarah merupakan usaha yang harus dilakukan secara kolektif sama ada oleh pihak kerajaan atau pihak swasta. Pendahuluan karangan yang baik penting untuk menarik perhatian pemeriksa. Ini contoh pendahuluan karangan yang baik. Pendahuluan. Malaysia pernah dijajah lebih daripada 4 abad. Banyak meninggalkan monumen-monumen bersejarah. Negara kita Malaysia pernah dijajah lebih daripada 4 abad dan kita dapat menyaksikan pelbagai episod suka duka pejuang-pejuang bangsa di tanah air tercinta. Mereka berusaha untuk membebaskan ibu pertiwi ini daripada cengkaman musuh. Mereka sanggup berputih tulang asalkan jangan berputih mata. Implikasinya, pelbagai monumen bersejarah ditinggalkan untuk tatapan generasi kini, khususnya kepada generasi pasca merdeka. Oleh itu, usaha yang berterusan perlu dilakukan demi memelihara bangunan bersejarah daripada terus dimamah usia dan lenyap daripada pandangan mata. Jangan lupa gunakan rangkai kata menarik untuk memantapkan lagi karangan anda. Barulah cemerlang karangan kita. Bagi mendapatkan markah yang cemerlang, anda perlu mengemukakan 3 hingga 4 isi. Baca soalan dengan teliti. Jangan terpesong daripada tugasan yang diberikan. Mari kita tengok contoh perenggan isi pertama yang baik berdasarkan rangka karangan. Isi pertama. Mewartakan bangunan bersejarah sebagai aset kerajaan. Antara inisiatif yang perlu dilakukan untuk memelihara dan memulihara bangunan bersejarah ialah mewartakan bangunan bersejarah sebagai aset kerajaan. Melalui kaedah ini, sesebuah bangunan bersejarah itu dapat dipertahankan daripada terus dikorbankan oleh arus pembangunan yang semakin mahakis elemen-elemen tradisional. Di samping itu, jika bangunan bersejarah dijadikan khazanah negara, lebih banyak peruntukan daripada pihak kerajaan dapat disalurkan bagi melaksanakan pelbagai usaha memelihara bangunan tersebut. Seterusnya, mari kita lihat perenggan isi kedua.
Isi kedua dijadikan sebagai pusat pelancongan. Selain itu, bangunan atau monumen bersejarah juga perlu dijadikan sebagai pusat pelancongan. Usaha ini dapat dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri ataupun dengan bantuan pihak swasta. Jika usaha seia sekata dan sederak melangkah ini dapat dilaksanakan, bangunan bersejarah akan dapat dipelihara dan dipelihara. Di samping itu, strategi serampang dua mata ini bukan sahaja dapat menjana pendapatan pihak berkuasa, tapi dapat juga menambah sumber pendapatan penduduk yang tinggal berdekatan dengan lokasi bangunan bersejarah. Jangan lupa penanda wacana untuk kesinambungan ayat dan gunakan kosakata meluas. Dan rangkai kata yang menarik untuk menambat hati pemeriksa kertas. Perenggan isi ini memang terbaik. Setiap fakta mesti disertakan dengan huraian dan contoh. Kita ke perenggan isi ketiga. Isi 3 dijadikan sebagai premis perkhidmatan atau perniagaan. Di samping itu, bangunan bersejarah boleh dijadikan sebagai premis perkhidmatan atau perniagaan. Terdapat di sesetengah tempat bangunan bersejarah dibaiki dan dijadikan sebagai premis seperti pejabat pos, balai polis, bank komersial, pejabat kerajaan dan sebagainya. Impaknya, kos penyelenggaraan dapat dikurangkan dan secara tidak langsung dapat menarik orang ramai untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Keadaan sebegini dapat melonjakkan sektor ekonomi di kawasan setempat. Hasil keuntungannya dapat digunakan untuk membaik pulih bangunan bersejarah tersebut agar warisan sejarah itu tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Barulah boleh buat penutup. Usaha memelihara dan memelihara bangunan bersejarah merupakan usaha yang harus dilakukan secara kolektif sama ada oleh pihak kerajaan atau pihak swasta. Permulaan sesebuah penutup karangan mesti dimulai dengan penanda wacana yang menyatakan kesimpulan. Contohnya seperti secara tuntasnya, kesimpulannya dan sebagainya. Secara tuntasnya, usaha memelihara dan memelihara bangunan bersejarah merupakan usaha yang harus dilakukan secara kolektif dan berterusan, sama ada oleh pihak kerajaan atau pihak swasta. Namun demikian, rakyat juga harus sama-sama berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk memelihara dan memelihara bangunan bersejarah kerana sejarah sesebuah negara adalah milik bersama semua pihak. Ingat ya, karangan yang cemerlang mesti mempunyai penanda wacana, kosakata menarik dan meluas serta idea yang relevan dan matang. Mari kita lihat contoh karangan yang lengkap. Teruskan berusaha. Selamat maju jaya.